Okey, Assalamualaikum. So untuk video kali ni kita nak check kita punya imbangan duga. Sebab masalah ni biasa sangat terjadi. Imbangan duga tak balance. Imbangan duga tak balance. So kita nak check kat mana silapnya. So imbangan duga ni dia akan berkait dengan kita punya jualan, dengan kita punya belian dan juga kita punya belanja. So first kali kita tengok dekat bahagian kita nak check, kita check bahagian belanja dulu. Yang biru ni adalah kita punya belanja. So kebiasaannya bila kita buat belanja dekat sini, ataupun kita create kita punya pembelanjaan, kod pembelanjaan baru dekat bawah ni, kemudian kita masukkan dalam belanja, kan, kita masuk dekat bawah ni, kita dah simpan. Lepas tu tak ada dekat imbangan duga. Sebab apa? Sebab kita punya kod tu kita tak select dekat dalam perbelanjaan dekat sini. Sebagai contoh dekat sini, tengok. Kita ada perbelanjaan dekat sini 1930, tapi dekat imbangan duga tak ada. Sebab apa? Sebab kita punya gaji dan upah. Perkara kita ni gaji dan upah. Tak ada dalam ni. Nampak? Tak ada dalam ni. Itu yang menyebabkan kita punya imbangan duga tak balance. So kita kena select lah kita punya kod perbelanjaan tu. So tadi gaji dan upah, ni. Nampak dia dah naik. So kita check 300. So dia dah balance. Tu salah satu sebab. Yang pertama adalah perbelanjaan, bahagian perbelanjaan lah. Yang kedua adalah salah type. Yang ini pun sangat banyak berlaku, salah type. Contohnya dekat perbelanjaan ni dia tak ada isu sangat sebab dia ada satu saja jumlah dekat sini. Dengan berbeza dengan jualan dan belian, kita ada deposit dan juga bayaran, jumlah. Deposit dengan jumlah. Jumlah dengan deposit. So apa yang berlaku, kita tengok pada jualan apa yang berlaku adalah deposit ni tak sama dengan jumlah. Tapi cara jualannya adalah secara cash. Dekat sini contohnya 200. So dekat sini 200. Dia typo lah, senang cerita dia typo lah. Dekat sini 297, dekat sini 300. Kadang 300 yang ni salah tulis, tertinggal kosong, contoh. So kita tengok pada imbangan duga kita, nampak tu 30, dekat sini 300. So kita kena pastikan kita punya rekod tu betul. Sebab apa? Sebab kalau macam ni, sepatutnya dia bukan jualan secara cash tapi kredit. Apabila macam ni, sepatutnya ada rekod bahagian penghutang. Tapi sebenarnya kita nak buat jualan ni secara cash. Sepatutnya jumlah 300, deposit pun 300. Tapi sebabkan kita ni typo, so itu yang menyebabkan kita punya imbangan duga kita ni lari. So yang kedua adalah kena check kita punya deposit dan juga jumlah ni adakah betul, adakah sama. So dekat sini kita tengok 300 balik. So kita tengok pada imbangan duga kita dah samalah. Itu yang menyebabkan kita punya imbangan duga lari. So dekat sini ada satu aja contoh. Kalau ada banyak senang je nak check. Kalau ada banyak, select je deposit, select macam tu kan. Contohnya kalau ada banyak lagi kolom kan, select je sampai sini contohnya. Kalau panjang-panjang lagi lah, sampai habis lah, sampai data habis. Kemudian kita tengok total dekat bawah ni akan keluar total. Contoh dekat sini tak ada sebab ada satu, kita buat satu lagi lah contoh. Kita tengok satu lagi contoh. Kita buat satu lagi contoh. Disember, Januari 2, jualan, deposit 350, cara bayaran Maybank, nombor rujukan, cara jualan cash 350, sale person. Kemudian kita simpan. Lepas tu kita tengok pada macam ni, kita nak tengok total. So andaikan ada banyak lagi lah, korang ada banyak lagi data dekat sini. So dekat sini kita buat contoh 2 je. So kita select yang ni, so dia akan keluar amount dekat sini. Ni Excel punya, bukan kita orang punya. Excel memang dah sediakan kelebihan ni. So dekat sini kita tengok total 650. So
kita nak tengok pula tally tak dengan jumlah kita ni. So kita select pula bahagian jumlah 650. So pada bulan Januari tak ada isu. Okey, sama. Okey, kita punya deposit dan juga jumlah sama. Okey, tak ada isu. Kemudian kita boleh check bahagian Februari pula. Tu cara cepat lah kita nak check. Sebab kita ada 12 bulan ni, nak check satu-satu makan masa lah. Okey, cara cepat dia macam tu lah. Kita select untuk deposit. Kita tengok dekat sini, contohnya bulan 2 ni 400. Okey, kita check dekat jumlah 450. Daripada situlah kita check yang mana ada salah, yang mana salah kita betulkan. Okey, so dekat imbangan duga kita akan jadi betul. Okey, so yang kedua, adalah yang ketiga adalah terlupa nak masukkan cara bayaran. Ni pun banyak yang berlaku. Contohnya macam ni, 350 ada, 350 ada, cara bayaran tak ada, tak tahu duit tu pergi mana. Okey, dekat tangan ke, dekat bank ke, tak tahu. Okey, jadi kita punya imbangan duga akan lari. Nampak tu? Sebab apa? Sebab kita punya tunai ni tak ada. Tunai di tangan pun tak ada, tunai di bank pun tak ada, sebab sistem tak dapat detect duit tu nak pergi ke mana. Jadi sebab itu kita punya imbangan duga ni tak balance. Okey, so dekat sini kita kena, kalau tak ada, kalau ada yang tertinggal kena check. Kalau ada yang tertinggal, so kena type, pastikan type tu type dengan betul. Ataupun kalau nak copy, pastikan copy value. Okey, copy value dia, jangan copy column, jangan copy macam ni. Okey, nampak? Jangan copy macam ni. Okey, double click dulu. Okey, biar dia jadi type macam ni, typing macam ni. Select, copy, kemudian klik yang column yang kita nak paste tu. Double click, typing, paste. Okey, sebab apa? Sebab bila kita klik copy column macam ni, so bila kita paste kat mana-mana, dia akan bawa sekali dia punya formula yang dah ada dalam ni. Sebab itu ada yang berlaku certain case, dia biasanya akan copy dekat atas ni. Dia copy daripada lain, kemudian dia paste kat atas ni. Lepas tu hilang dah, dia tak boleh nak select dah. Sebab apa ni, dia punya paste tu dah hilang lah. Okay, dia tak bawa sekali. Yang ni hilang, semua hilang. Okay, kotak pun dah lari. So kalau nak copy by value. Okay, jangan paste column macam tu. Okay, dan itu yang ketiga. Okay, kita punya cara pembayaran. Dan yang keempat adalah melalui, okay, kita buat satu lagi contoh sebab dia melibatkan penghutang. Okay, kita ambil bulan 1 juga, 3 hari bulan, jualan deposit 400. Okey, cara bayaran 400 ni melalui tunai lah. Okey, kemudian penghutang. Okey, penghutang tak ada. Kita masukkan dulu penghutang. Okey, kemudian kita pilih penghutang. Okey, nombor rujukan. Okey, cara jualan kredit. Okey, jumlah 1000. Okey, kemudian bahagian penghutang ni kita select dululah kita punya nama penghutang ni. Okey, sebab dia nak trace kan. Okey, kemudian bila dah siap kita klik simpan. Okey. Okey. So kita dah dekat sini kita dah ada jualan secara kredit, deposit 400, jumlah 400. So automatik dekat kita punya penghutang ada lagi balance 600. Okey, so macam ni lah. Okey, so kita punya imbangan duga ni balance. Okey, tapi apa yang menyebabkan tak balance? Okey, salah satu data ni, okey, dekat jualan ataupun penghutang delete. Ada yang delete, terdelete ataupun sengaja delete, akan menyebabkan imbangan duga kita ni tak balance. Okey, akan menyebabkan imbangan duga kita ni tak balance. Okey, jadi kalau contoh tersilap isi data ni, kita nak buang, data ni salah. Okey, data ni salah, kita nak buang. So kita pun ni banyak berlaku ni. Okey, tersalah isi. Okey, ataupun dah isi, terlupa dah isi. Okey, kita buang. Okey, dah settle, kiranya dah settle. Tapi dekat penghutang kita masih ada lagi ni kita masih ada lagi rekod. Okey, itu menyebabkan imbangan duga kita ni tak balance. Nampak tu? Ataupun kita buang yang ni. Kita buang yang ni. Yang dekat jualan tadi kita tak buang. Kita tinggal.
pun akan jadi tak balance. So penyelesaian dia, kalau nak delete dua-dua. Okey, delete yang tadi, yang dekat jualan ni kita delete. Okey, tak ada masalah. Tapi dekat penghutang pun kita akan kena delete. Macam tu. So kita kena buangkan semua data. Okey. So imbangan juga kita akan jadi kembali asal lah. Okey, kalau kita buang dekat penghutang, kita kena buang pada jualan. Kalau kita buang pada jualan, kita kena buang pada penghutang. Kalau tak, dia akan jadi tak balance. Okey. So itu adalah 4 perkara yang akan menyebabkan kita punya imbangan duga ni, okey, tak balance. Okey, yang pertama adalah kita punya jualan, kita punya perbelanjaan, kod perbelanjaan kita tak letak dalam kod perbelanjaan dekat sini, tak ada. Okey, yang kedua adalah kita punya jualan ataupun belian yang mana jumlah dengan deposit ni tak sama. Okey, tak balance. Okey, yang ketiga adalah kita punya cara pembayaran tak ada, sama jualan dengan belian. Dengan perbelanjaan pun sama, cara pembayaran tidak dimasukkan. Okey, sebab dia akan efek pada aliran wang. Okey, dia akan efek pada aliran wang kalau kita tak masukkan cara pembayaran. Sebab itulah tak ada dalam aliran wang, sebab tu tak ada efek dalam bahagian kita punya duit ni. Okey. So yang keempat adalah rekod pada penghutang ataupun pemihutang, sama dua-dua tu rekod penghutang ataupun pemihutang. Kalau nak delete dua-dua tempat. Okey, delete pada dua-dua tempat, delete pada jualan, delete juga pada penghutang, delete pada belian, delete juga pada pemihutang. Okey, so itu adalah penyebab antara imbangan duga kita tak balance. Alright, so kita akan jumpa dalam video lain. Assalamualaikum.